Mai sangat yang tanya ni anak bulan Syawal ni 2-3 hari ni. Punyalah tak nak terkejut tahun ni raya punya, tak nak terkejut. Ambil Indonesia punya, ambil UAE punya, ambil pakar sana punya. Tempat-tempat sana pun belum isytihar lagi. Sebab hanya perisytiharan akan berlaku apabila tarikh 29 hari bulan malam 30. Tu je. Dah kalut sangat, tak nak kalut raya, tapi kalut pula nak sibuk nak sebarkan cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada puan pengurusi majlis yang bahagia, Fadil Ustaz Zuhairi, Imam Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Kita berada pada tanggal 17 Ramadan 1444 Hijrah, hari berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran sebagaimana yang disebut oleh kebanyakan para ulama. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan, daripada puasa yang kita kerjakan, Qiyamul Lail pada malam hari yang kita lakukan, begitu juga dengan tilawatil Quran, bacaan Al-Quran, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar terus diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk menghabiskan baki daripada bulan Ramadan ini dengan melakukan pelbagai amal soleh, khususnya untuk kita merebut Lailatul Qadr yang disebut dalam Al-Quran khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapat Lailatul Qadar. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 185 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Daripada ayat ini kita dapat makluman bahawa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah meninggal pada tahun 774 Hijrah. Dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, menyebut yamdahu ta'ala
asy-syahrus siyam min baini sa'iris syuhur. Allah Subhanahu wa taala memuji syahrus siyam, iaitulah bulan puasa. Bulan puasa merujuk kepada bulan apa? Bulan Ramadan. Bi anihtarahu, dengan Allah taala memilihnya, min bainihinna, daripada sekalian bulan-bulan yang lain, li inzalil Quran, untuk diturunkan padanya Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha berkehendak telah memilih bulan Ramadan, tidak memilih bulan-bulan yang lain untuk diturunkan padanya Al-Quran. Maka bulan Ramadan dengan sebab pilihan itu menjadi mulia, dan satu daripada bentuk kemuliaan itu ialah nama bulan ini, iaitu bulan Ramadan, disebut secara spesifik sebagaimana ayat 185 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, saya dipahamkan tadi semuanya telah khatam Al-Quran. Maknanya telah selesai satu pusingan bermula daripada 1 Ramadan. Maknanya 30 juzuk. Sudah pasti di antara ayat yang dibaca, tak pastilah satu hari bulan ke 2 hari bulan punya bahagian, maknanya semua akan baca ayat ini, 185 surah Al-Baqarah. Dan perkataan Ramadan disebut secara jelas, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan kalau perasan ataupun tidak perasan, tidak ada nama bulan lain yang disebut di dalam Al-Quran sebagaimana bulan Ramadan. Carilah mana-mana surah, ataupun kalau nak search laju sikit, type bulan Rajab, keluar ataupun tidak dalam mana-mana surah, tidak ada. Begitu juga dengan bulan Muharram, tidak disebut dalam mana-mana ayat Al-Quran. Begitu juga dengan bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Bulan Sya'ban tidak disebut, Syawal tidak ada dalam Al-Quran, Zulqa'dah tidak ada dalam Al-Quran, Zulhijjah tidak ada dalam Al-Quran. Bulan April lagilah tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada hanya satu saja, iaitu Ramadan. Walaupun ada isyarat tentang bulan-bulan haram yang 4, tetapi Allah tidak sebut nama bulan itu. Yang disebut hanya sekadar clue, iaitulah ayat 36 daripada surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan daripada 12 itu ada 4, iaitulah bulan-bulan haram. Tapi tak disebut apakah nama bulan itu. Yang detailkan ayat ini menyebut secara spesifik itu di dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sanatu 12 syahra, setahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, daripada 12 itu 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram, iaitu thalathun mutawaliyan. 3 daripadanya adalah berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, merujuk kepada Jumadal Akhirah, dan juga bulan Sya'ban. Jadi yang menyebut secara spesifik hadis bukan ayat Al-Quran, tetapi bulan Ramadan disebut secara khusus dan spesifik di dalam ayat 185 surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahawa bulan Ramadan istimewa, bulan Ramadan sangat mulia, dan sebab yang menjadikan Ramadan itu mulia dipuji oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, satu saja,
iaitu kerana Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu menjadikan Ramadan mulia, Ramadan makhluk Allah Ta'ala yang namanya adalah bulan, tidak punya akal, boleh menjadi mulia kerana Al-Quran, maka apatah lagi manusia yang punya akal boleh saja menjadi mulia dengan syarat sentiasa bersama dengan Al-Quran. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an di dalam Sahih Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dua yang dapat kelebihan ini, yang mempelajari, yang belajar Al-Quran, dan yang kedua adalah yang mengajar Al-Quran. Tidak semua kita mungkin mampu mengajar, tetapi semua kita boleh untuk menjadi pelajar kepada Al-Quran. Maka jangan lepaskan peluang untuk kita menjadi sebagaimana yang Nabi sebut, khairukum, iaitu sebaik-baik kamu, sebagaimana yang Nabi sebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang dimaksudkan dengan iaitulah Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, maka peristiwa diturunkan Al-Quran itu disebut sebagai nuzul Al-Quran, iaitulah di peristiwa penurunan Al-Quran. Al-Imam As-Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebut secara detail tentang peristiwa ini, iaitu nuzul Al-Quran, didatangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Begitu juga dengan riwayat hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan. Begitu juga Al-Imam As-Suyuti telah menyatakan bahawa terdapat dua fasa, iaitu peringkat penurunan Al-Quran. Peringkat yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus, dan peringkat yang kedua adalah secara berperingkat-peringkat. Yang turun sekaligus itu adalah secara jumlatan wahidah. Semua Al-Quran, kalau kita hitung 14 surah, 114 surah, ataupun dengan ayatnya 6,000 lebih ayat itu, ini semuanya sekaligus jumlatan wahidah, maknanya secara sekaligus turun daripada Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Adapun peringkat yang kedua, turun secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Ini adalah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Itu Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada peristiwa tertentu, berdasarkan kepada soalan dan pertanyaan para sahabat ataupun orang ramai. Jadi turun berdasarkan peristiwa yang ini dalam hadis sebut 20 tahun lamanya, dan dari sudut kenyataan realiti biasa kita boleh kata ia turun selama 23 tahun. Kerana apa? Kerana Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dan Nabi berdakwah selepas hijrah selama 10 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun. Jadi yang mana satu yang kita sambut nuzul Quran ini, sampai Malaysia cutilah tuan-tuan sekalian nuzul Quran. Cuma hari ini ramai tak perasan sebab kebetulan hari Sabtu, tu orang tak perasan tu. Tetapi kalau weekdays dia jatuh nuzul Quran 17 Ramadan, sama ada Isnin ataupun sehinggalah hari Jumaat, mungkin ramai yang perasan dan ramai tahu cuti. Cuti apa? Nuzul Quran. Tanya lagi nuzul Quran peringkat 1 ke peringkat 2, kita cuti je lah Ustaz. Buat apa nak banyak tanya. Jadi sebenarnya nuzul Quran itu yang kita cuti, dan yang disebutkan di dalam ayat 185 surah Al-Baqarah itu merujuk kepada peringkat yang mana?
Al-Imam As-Suyuti menyebut peringkat itu adalah peringkat yang pertama, yang turunnya adalah secara sekaligus. Kenapa? Kerana disebut dalam ayat ini yang diturunkan Al-Quran padanya kembali kepada awal ayat Syahrul Ramadan, iaitu pada bulan Ramadan. Kerana yang turun kepada Nabi SAW itu tidak semuanya dalam bulan Ramadan. Ada bulan Muharram selama 23 tahun itu, ada bulan Safar turun ayat Al-Quran, ada ketikanya ketika bulan Zulhijjah, ketika Haji Wada' selepas Nabi menunaikan haji. Maknanya realiti itu menunjukkan bahawa yang turun kepada Nabi SAW itu adalah tidak semestinya bulan Ramadan sahaja. Maka ayat ini menyebut nuzul Quran adalah dalam bulan Ramadan, maka ia bermaksud peringkat yang pertama, iaitu yang secara sekaligus. Cuma tidak disebut dalam ayat ini bulan Ramadan bila, siang ataupun malam. Maka kita kena rujuk ayat Al-Quran yang lain. Antaranya adalah ayat yang pertama daripada surah Al-Qadar, iaitulah firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkannya, iaitulah Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi siang ke malam? Malam. Malam itu dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Dan malam itu juga disebut dengan nama yang lain, sebagaimana ayat yang ketiga daripada surah Ad-Dukhan, firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin, sesungguhnya kami telah turunkannya Al-Quran pada malam yang diberkati. Maka akhirnya kita simpulkan ayat 3 surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama surah Al-Qadar, ayat 185 surah Al-Baqarah, dapat kita sebut bahawa nuzul Al-Quran peringkat yang pertama, peristiwa turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus, itu adalah pada malam hari di dalam bulan Ramadan yang dipanggil Lailatul Qadar, dan malam itu adalah malam yang diberkati. Boleh? Nampak semua tulis sungguh. Ada exam ke lepas ni? Takut-takut tulis. Takut apa tadi ustaz tu kata? Rugi pula. Tapi tak apalah, dengan menulis kita dapat ikat ilmu. Dapat ikat ilmu, tambat ilmu supaya tidak lari. Itu penting menulis. Apapun, Lailatul Qadar itu merujuk kepada asalnya adalah peristiwa nuzul Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita sambut peristiwa nuzul Quran itu sangat dekat dengan Lailatul Qadar, dan malam itu adalah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, walaupun peristiwa ini telah pun berlalu pada zaman Nabi SAW, peristiwa itu sekali saja, iaitulah dalam bulan Ramadan pada zaman Nabi, pada waktu malam, namanya Lailatul Qadar, dan malam itu diberkati oleh Allah Ta'ala. Dah berlalu ke belum? Dah berlalu, dah habis. Cuma fadilatnya, iaitulah fadilat Lailatul Qadar itu dipanjangkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itulah yang disuruh kepada kita untuk kita rebut, untuk kita kejar betul-betul. Kerana apa? Kerana khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelum kita lanjutkan tentang Lailatul Qadar, kita cerita tentang Al-Quran. Yang Al-Quran ini, selepas kita faham penurunan yang pertama secara sekaligus telah pun berlaku, iaitulah daripada Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, peringkat yang pertama tadi.
Adapun peringkat yang kedua juga disebut sebagai nuzul Quran, tetapi yang ini adalah peringkat diturunkan kepada Nabi SAW beransur-ansur supaya ia sesuai dengan keadaan, dengan peristiwa yang berlaku. Dapat kita faham juga Allah Ta'ala yang maha mengetahui sebelum berlakunya peristiwa peperangan Badar Al-Kubra sebagai contoh. Maknanya Allah yang maha mengetahui sebelum peristiwa itu berlaku telah diketahui oleh Allah Ta'ala bahawa ia akan berlaku. Sebab ayatnya sudah turun siap-siap, jumlatan wahidah. Allah Ta'ala juga tahu bahawa para sahabat Nabi nanti akan tanya selepas peperangan mereka berebut harta rampasan. Lalu direkodkan dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa taala rekodkan soalan itu dan jadikan ayat Al-Quran, dan Allah Ta'ala jawab siapakah yang berhak untuk dapat Al-Anfal, harta rampasan perang. Kalau kita tengok betul-betul ayat dalam surah Al-Anfal, bukan jawapannya pada ayat kedua, bukan jawapannya pada ayat ketiga. Ayat kedua, ketiga, keempat, ini semua Allah sedang mendidik umat Islam. Kenapa tiba-tiba lepas siap berperang bergaduh untuk dapat harta? Bukankah hari itu setiap daripada kamu keluar daripada rumah bukan niat nak perang pun? Ayat ketujuh sebut wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ketika Allah janjikan untuk kamu dua kumpulan, yang kamu kendaki adalah kumpulan yang tidak bersenjata. Kenapa ada dua kumpulan? Rasulullah bagi tahu pada para sahabat selepas mengetahui ada rombongan perdagangan yang balik daripada Syam. Orang-orang Mekah berniaga daripada Syam nak balik ke Mekah, diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah bagi tahu para sahabat, silakan keluar daripada rumah kalau siapa-siapa nak ambil barang perdagangan itu. Allah nak ganti keharusan ini sekali ini saja. Allah nak ganti orang-orang yang berhijrah dahulu, tinggalkan rumah, tinggalkan harta, tinggalkan segala-galanya kerana Allah. Tidak ada harta yang mereka bawa sehelai sepinggang perginya. Kali ini Allah ingin ganti. Masing-masing keluar. Keluar bukan nak perang, nak sekat orang tengah jalan aja, nak ambil barang perdagangan sebab Nabi izinkan, kerana Allah nak bagi ganti. Tiba-tiba Abu Sufyan bin Harb dapat tahu bahawa orang-orang Islam nak keluar ambil barang perdagangan orang-orang Mekah. Dia hantar seorang lelaki, iaitulah namanya Dom-Dom. Nama dia dua huruf je, dot mim, Dom-Dom nama dia. Cepat ke Mekah. Di Mekah dapat berita itu, Abu Jahal dan orang-orang Quraisy berbincang dan mesyuarat. Mereka bersetuju untuk siapkan pasukan tentera. Di Mekah bertolak tentera daripada orang-orang Quraisy. Abu Sufyan telah lepas daripada orang-orang Islam, barang-barangnya telah maknanya selamat. Orang Islam tak tahu apa yang dirancang oleh orang musyrik daripada Mekah. Yang mereka tahu nak ambil barang perdagangan Abu Sufyan. Inilah dua kumpulan yang dimaksudkan dalam Al-Quran tadi. Allah ungkit balik semua cerita itu. Dulu kamu keluar bukan untuk berperang, dulu kamu begini. Allah tunjukkan mereka itu jumlahnya sedikit, sedangkan jumlah mereka ramai, supaya berlaku pertempuran. Kalau daripada awal masing-masing orang Islam takut, oh jumlah mereka ramai, kita sedikit, tak jadilah perang. Wa yuqallilukum fi, dan kami sedikitkan mereka pada pandangan kalian. Psikologi. Jadi akhirnya jawapan kepada yas'alunaka 'anil anfal itu ayat ke berapa? Selepas ayat 40, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya punya jauh. Berapa muka surat kalau kita baca nak tahu yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan, berapa bahagian mereka dapat? Jawapannya
lepas ayat 40, tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana apa? Allah ingin merawat penyakit hati orang-orang Islam. Baik, peristiwa ini berlaku, real berlaku, kemudian barulah turun ayat Al-Quran. Senang ataupun tidak senang untuk kita mengingat ceritanya? Senang, kerana peristiwa berlaku, ayat Quran turun. Ini yang dipanggil asbab an-nuzul, sebab turun ayat. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang kafir pula, mereka tidak mahu ayat Al-Quran turun berperingkat-peringkat. Kalau boleh biarlah Al-Quran itu turun sekaligus sebagaimana kitab-kitab Injil dan kitab Taurat. Mereka bukan nak sangat turun sekaligus pun, cari alasan aja. Dalam surah Al-Isra, Allah sebut tentang perkataan mereka. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Quranu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir, kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW sekaligus. Agaknya kalau turun sekaligus, dia akan bagi alasan lain. Kalaulah turun peringkat-peringkat kan senang. Orang kafir semua salah. Tetapi Allah jelaskan bahawa kitab Al-Quran ini lain daripada kitab Injil dan Taurat dan kitab sebelum ini. Para ulama sepakat mengatakan bahawa Injil turun sekaligus, Taurat turun sekaligus, tetapi Al-Quran dua peringkat. Peringkat pertama tadi sekaligus, tetapi yang turun kepada Nabi SAW adalah secara berperingkat-peringkat. Tujuan dia apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu supaya kami dapat teguhkannya di dalam hatimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Sebahagian ulama kata senang diingat, ada sebahagian ulama kata senang untuk dihafaz. Kerana apa? Kalau turun sekaligus kan banyak, tetapi kalau turun sedikit-sedikit, dahlah ada peristiwanya, kemudian ada ayatnya, sangat senang untuk difahami dan sangat memberi kesan dalam hati. Itu antara yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada ketikanya mereka bertanya, banyak perkataan yas'alunaka, yas'alunaka, dan salah satu yang lain, mereka bertanyamu kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak bulan. Ramai sangat yang tanya ni anak bulan Syawal ni 2-3 hari ni. Punyalah tak nak terkejut tahun ni raya, punya tak nak terkejut, ambil Indonesia punya, ambil UAE punya, ambil pakar sana punya. Tempat-tempat sana pun belum isytihar lagi. Sebab hanya perisytiharan akan berlaku apabila tarikh 29 hari bulan malam 30. Tu je. Dah kalut sangat, tak nak kalut raya, tapi kalut pula nak sibuk, nak sebarkan cerita. Jadi patut-patutnya kita bertenang membaca Al-Quran. Patut-patutnya kita bertenang buat amal soleh. Banyak masa tu nak kata sana, kata ke sini. Kalau dia baca Quran tu mau khatam sebelum 17 hari bulan sebenarnya. Tapi dia sibuk pertahankan pula sana, kata pula ini maknanya JAKIM salah, pantang nampak maknanya skrin dekat dia tunggu je Maulidur Rasul tarikh sekian. Kemudian jumpa pula hari terakhir Ramadan 20 hari bulan April. So maknanya 21 raya ke? Snap. Ditanya sikit aja, dia snap. Adakah? Adakah aja dia tanya. Habis. Tak pasal-pasal, kita orang pun kena keluar statement semalam. Terpaksa keluarkan. Sebab tidak harmoni dan menyebabkan perpecahan, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Kan dah 30 tahun kita hidup, yang 30 tahun lah, yang 40 tahun hidup, dia sama ada 29 atau 30 hari je. Yang terkejut sangat kenapa? Tak pernah Ramadan 28 hari. Dan tidak pernah Ramadan 31 hari. Saya pun tak faham sampai sekarang ni. Jadi relax. Lepas tu keluar berita semalam, Mufti ajak masyarakat bertenang. Mufti-mufti jadi tak bertenang sejak daripada 2 hari ni. Ganggu sungguh. Dia kata Mesir lah
Kawan-kawan Mesir pula bagi tahu kita mesej sebenarnya kami salah kira pula. Morocco, anak saya ada di Morocco. Kat sana pun bagi tahu kemungkinan untuk tengok nampak susah. Morocco itu berapa jam? 7-8 jam kita maghrib, katalah dia tengok anak bulan ni waktu maghrib, tuan-tuan sekalian. Waktu maghrib 29 hari bulan. Dia tak akan tengok anak bulan waktu zuhur. Jadi kalau umur bulan ketika di Malaysia adalah 5 jam contoh ya. Waktu maghrib umur bulan 5 jam. Morocco, Mesir belum lagi maghrib kan. 7 jam selepas itu barulah mereka maghrib, barulah mereka tengok anak bulan. Waktu tu umur bulan katalah 5 tambah 6 jam, 11 jam. Maknanya dia pun tak boleh umum sama macam kita umum, sebab kita awal sedikit daripada dia. Tu je lah ceritanya. Itu boleh panggil Jabatan Mufti bahagian falak, mungkin bagus untuk kita terangkan tentang mencerap anak bulan hilal. Begitu juga dengan kiblat dan seumpamanya, insya-Allah. Cuba panggil tahun depan lah, gantikan saya. Ustaz Zuhairi kalau dia panggil saya je mesej, saya dah tahu ni dah setahun dah ni. Ramadan tahun lepas. Ni dah setahun dah rupanya. Apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Allah Ta'ala jawab, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, ia adalah berkaitan dengan masa-masa yang berkaitan dengan urusan manusia dan khususnya ibadah haji. Baik, ini jawapan, maknanya yang Allah Ta'ala sebutkan ia berkaitan dengan masa kita nak puasa, masa kita nak hari raya dan seumpamanya. Itu semua adalah berdasarkan kepada anak bulan hilal, maknanya bulan baharu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada ketikanya tanya tentang al-kalalah, yas'alunaka 'anil kalalah, ataupun tanya tentang sesuatu perkara di dalam Al-Quran direkodkan, akhirnya dijawab di dalam Al-Quran supaya Nabi beritahu begini. Ini menunjukkan ayat Al-Quran turun sebahagiannya berdasarkan peristiwa perang Badar, begitu juga dengan perang Uhud, begitu juga dengan haji, dan sebahagiannya kerana pertanyaan. Salah satu contoh pertanyaan lain adalah surah Al-Kahfi itu sendiri turun hasil daripada pertanyaan seorang musyrik yang telah dicadangkan oleh pendeta Yahudi. Kalau nak tahu bahawa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul seorang Nabi ataupun seorang yang pendusta, tanya soalan-soalan berikut. Dalam riwayat menyebut 3 soalan diajukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua, soalan berkaitan dengan Zulqarnain, dan dua-duanya ini memang dalam surah Al-Kahfi ceritanya. Dan satu lagi soalan tanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, mungkin kita boleh terjemahkan sebagai nyawa. Nyawa tu apa? Nabi SAW bila didatangi dengan lelaki ini menjawab, datanglah esok, aku akan jawab. Dengan sangkaan sebahagian para ulama menyebut nanti turun wahyu, maka Nabi boleh jawab. Tetapi satu saja, Nabi tidak sandarkan dengan perkataan insya-Allah. Jawab secara biasa, datang esok akan jawab. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari kedua datang lelaki itu, Nabi masih tidak jawab. Kerana apa? Kerana tidak turun wahyu. Kalaulah Al-Quran, ini bukti yang lain, kalaulah Al-Quran dicipta oleh Nabi SAW, tak payah tunggu esok, jawab je terus semalam pun tak apa. Sebab kalau direka oleh Nabi, ini menunjukkan ia bukan rekaan daripada Nabi SAW. Hari kedua, 3 tidak turun. Keempat, masih belum turun, Nabi tidak jawab. Kelima, masih tidak dijawab kerana belum turun wahyu. Sehinggalah berlalu 2 minggu. 2 minggu ni lama tuan-tuan sekalian. Bayangkan lelaki ini setiap hari bila jumpa Nabi tak boleh jawab, dia balik, dia kata apa kat kawan-kawan dia? Betul lah korang kata. Apa pula tuan-tuan kita boleh bayangkan dengan suasana yang berlaku dalam kalangan orang Islam? Gelisah, risau, macam mana ni? Nabi belum boleh jawab lagi ni.
Itulah keadaan dan gambarannya yang disebut oleh para ulama tafsir. Dan akhirnya bila ayat Quran turun, jawab tentang Ashabul Kahfi, jawab tentang Zulqarnain, cuma roh dalam ayat yang lain, bukan surah Al-Kahfi. Maka dapatlah para ulama kesan kenapa begitu lama ayat Quran tak turun, dan bila ayat Quran turun, salah satu ayatnya adalah menegur Nabi SAW. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah engkau berkata sesungguhnya aku akan lakukan perkara tertentu esok hari, melainkan sebutlah jika diizinkan oleh Allah. Masya Allah, teguran daripada Allah, dan sebenarnya teguran untuk kita juga, kerana kita pun lebih kurang, bukan lebih kurang, lebih teruk daripada Nabi SAW. Sekurang-kurangnya Nabi ditegur kerana belum ada syariat pada waktu itu. Sekarang kita dah tahu. Jangan sekali-kali kita berjanji, melainkan sebutlah insya Allah. Dijemput ke, ataupun berjanji dengan kawan nak beli barang ke, ataupun seumpamanya, jangan lupa sebut insya Allah. Kalaulah Nabi SAW yang maksum itu, saya yakin peristiwa ini berlaku ada hikmah, sebab nak ajar kepada kita semua sebenarnya, cuma berlaku kepada Nabi supaya diambil pengajaran. Kalaulah kita ini yang tahu baca Al-Quran, khatam setiap tahun, memang sampai kepada ayat ini juga, tiba-tiba kita gagal untuk melaksanakan pengajaran daripadanya, maka kita bukan orang-orang yang untung, tetapi kita orang-orang yang rugi kerana tidak mengikut pedoman daripada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala Nabi mengadu kepada Allah, dan direkodkan di dalam Al-Quran tentang umatnya, umat Nabi SAW yang mengambil Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ayat 30 surah Al-Furqan dirujuk. Firman Allah Ta'ala menyebut tentang aduan Nabi SAW. Qala Rasul, Ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Ar-Rasul, iaitu Nabi SAW, wahai Tuhan, Ya Rabb, inna qawmi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah mengambil Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ulama tafsir menyebut sekurang-kurangnya ada beberapa bentuk mahjura yang disebutkan dalam Al-Quran itu, iaitulah tafsirannya. Boleh jadi umat Nabi SAW itu, iaitu kita semua, tidak membaca Al-Quran. Al-hajru minal qira'ah. Boleh jadi juga maksudnya al-hajru minat tadabbur, ditinggal daripada ditadabburkan. Boleh jadi juga maksudnya adalah al-hajru minal hifzi, ditinggal daripada dihafal. Boleh jadi juga maksudnya al-hajru minat tahakkum, ditinggal daripada dijadikan sumber perundangan. Boleh jadi juga maksudnya al-hajru minal istishfa, ditinggal daripada dijadikan penawar dan juga ubat. Maknanya paling minimum, kalaulah Al-Quran ini kita tidak baca, yang lain-lain pun maknanya sukar untuk kita lakukan. Mungkin sebahagian daripadanya yang dimaksudkan adalah pemerintah, sebahagian daripadanya adalah yang mahir buat rawatan alternatif, sebahagian daripadanya yang memang ada kemampuan menghafaz Al-Quran. Tetapi baca Al-Quran ini kena pada semua dan kena pada kita. Maknanya sekurang-kurangnya untuk kita tidak termasuk sebagaimana yang Nabi sebut ataupun diadukan dalam ayat ini, surah Al-Furqan ayat 30, pastikan kita sentiasa membaca Al-Quran. Itu yang menjadi tanggungjawab kita bersempena dengan nuzul Al-Quran. Alhamdulillah kita dah khatam, maka ada lagi baki hari, perbanyakkan lagi bacaan Al-Quran kita. Dah khatam ni kira dah dapat macam dapat ijazah dah.
Hari tu kita baca salah, kawan kita tegur. Kawan kita salah, kita dah tegur sebab kita bertadarus sebagai contoh. Maknanya sepatutnya kesalahan itu sudah tidak perlu diulang. Tidak boleh diulang, kena baca dengan betul kerana sudah ditegur. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang dah baca Al-Quran mungkin ada yang mahir dan ada yang merangkak-rangkak sebagai contoh. Yang ini teruskan, yang mahir teruskan, yang merangkak pun teruskan walaupun merangkak. Kerana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maknanya bacaannya lancar, elok. Bersama dengan siapa? Nabi kata, bersama dengan para malaikat yang mulia. Ada sebahagian kata bersama dengan para rasul yang mulia. Dan satu lagi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia baca dalam keadaan merangkak-rangkak, nak sebut perkataan tu pun susah. Wa huwa yatata'u, dalam hadis sebut, maknanya merangkak-rangkak. Maknanya disebut dalam perkataan itu hanya dua huruf saja, huruf ta dengan huruf ain, menggambarkan susah. Wa huwa alaihi syakun, dan sangat sukar dia nak membaca Al-Quran. Orang ini pula Nabi kata lahu ajran, dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala susahnya membaca Al-Quran tetapi tetap nak baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalaupun kita ini bukan yang pertama yang mahir, kita ni mungkin yang kedua, teruskan membaca Al-Quran kerana dijamin pahala sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan ini. Seterusnya, tadi kita kata Al-Quran turun kerana peristiwa, Al-Quran turun kerana juga pertanyaan daripada orang ramai kepada Nabi SAW. Inilah yang memudahkan kita faham hikmah kenapa diturunkan berperingkat-peringkat. Salah satu yang utama adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan, perkuatkan ia di dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara kedua yang saya ingin sentuh adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar tadi. Fadilat, iaitu sambungan yang Allah panjangkan fadilat daripada peristiwa nuzul Quran, iaitulah yang disebut juga sebagai Lailatul Qadri. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijrah. Buat catatan dalam kitab kecilnya, tak besar sangat kitab ini, satu tajuk habis dibicarakan, iaitulah Maqasid As-Sawm, iaitu kita kata objektif daripada ibadah puasa, kalau kita terjemahkan begitu. Ada beberapa fasal, yang ini saya ambil daripada lebih kurang fasal yang kelima daripada kitab ini, menyebut tentang cerita ataupun tajuk yang berkaitan dengan iltimas Lailatul Qadri, iaitu hendaklah berusaha mencari. Iltimas tu kena cari, dia tak boleh tunggu. Sebab tu kena usaha sampai dapat rezeki. Dan wallahu alam, saya rasa antara doa yang bagus yang kita amalkan adalah minta supaya diberikan rezeki Lailatul Qadar. Sebab macam kita mencari rezeki, memang kita cari supaya dapat rezeki. Tetapi ada orang yang mungkin berdoa, Allahumma balighna Ramadan, sampaikanlah kami. Yang ini wallahu alam macam kurang tepat sikit lah. Dia terikut dengan doa bulan Rajab dengan Sya'ban tu. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bila dah sampai bulan Ramadan, dia punya tone diikut juga, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadri. Dia sebenarnya kena ubah, warzuqna Lailatul Qadri, dan mintalah supaya kami diberi rezeki. Sebab bukan nak sampai je, sampai tak buat ibadah, buat apa?
Sebab bulan Ramadan tetap akan sampai. Dia tarawih ke, dia puasa ke, Ramadan sampai. Dia tak puasa pun Ramadan sampai. Adakah kita nak Lailatul Qadar berlaku pada malam itu? Kita ini orang yang tidak buat apa-apa, rugi. Jadi itulah balaghahnya perkataan Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Mungkin itu lebih tepat dalam doa kita. Apa pun, Imam Izzuddin Ibn Abdissalam menyebut bahawa kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadr itu pada bahasa kerana ia adalah Lailatun Syarifatun. Ia adalah malam yang mulia. Nama Al-Qadar kemudian ada kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan, maka itu adalah Lailatun Syarifah, malam yang mulia. Adapun sebabnya malam itu malam yang mulia, boleh jadi antara dua perkara. Yang pertama, kerana li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha, kerana mulianya, iaitu kedudukan dan tingginya kedudukan malam itu. Kenapa dia mulia dan tinggi? Kerana lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan panjang masanya. Kalau dikira, ramai kawan kita kira, kita pun boleh kira juga pakai kalkulator, lebih kurang 83 tahun lebih, 83 tahun 4 bulan, dan begitulah seterusnya. Kita ini pula umurnya tidak panjang, antara 60 ataupun 70. Siapa yang lebih tu tidak berapa ramai lah, tidak berapa ramai. Kawan-kawan kita dah meninggal dunia, yang sekolah rendah kawan kita dah meninggal dunia, yang sekolah menengah pun sebahagian dah meninggal dunia, yang satu universiti pun sebahagian dah meninggal dunia. Ada kawan yang maknanya mungkin sekerja kita pun sebahagian meninggal dunia. Pagi tadi dapat maklumat, AJK satu masjid yang selalu hubungi saya untuk ingatkan kuliah maghrib di satu daerah pun meninggal dunia, kemalangan. Jadi semua orang akan mati, semua orang akan meninggal dunia. Cuma setakat ni bila kita sebut orang meninggal dunia, kita belum meninggal lah. Tapi akan datang, kalau orang pula kata kita meninggal, maknanya kita dah meninggal lah waktu tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 60 tahun, 70 tahun, sekarang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ini satu yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang menyebut para sahabat risau dan cemburu dengan umat terdahulu yang umurnya panjang. Kalau kita baca tafsir, kita baca ayat Al-Quran, dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun tolak 50, maknanya 950 tahun. Jadi kalau Nabi Nuh berdakwah begitu lama, umatnya pun sama macam Nabi Nuh juga, lama, panjang umurnya, nak dibandingkan dengan kita. Itu kalau dia buat grup WhatsApp tu banyak tu. Kalau dia reunion, dia bukan cerita 30 tahun lepas, dia akan tanya 600 tahun lepas. Ingat tak kita main bola sama-sama? Duk membayang lah tuan-tuan sekalian kalau umur panjang. Itu pun kita dah rasa lama dah. Dah lama tak jumpa, 30 tahun tak jumpa tuan-tuan sekalian. Ada orang-orang yang kita baru terjumpa, rupanya kawan sekolah rendah kita tuan-tuan sekalian. 30 tahun, 40 tahun. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita. Itu pun dah banyak yang kita lupa waktu kita sekolah rendah dan seumpamanya. Akhirnya, yang para sahabat fikir ni, tuan-tuan sekalian, para sahabat dia fikir bagus. Kita ni yang fikir lain, cerita pasal dunia, cerita pasal makan, reunion, grup WhatsApp, Telegram dan seumpamanya. Para sahabat cemburunya pada apa? Pada ibadah. Kalau umur panjang, banyaklah peluang beribadah lama. Itu yang difikirkan. Sama macam kita baca athar daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tiap-tiap hari bila terbenam matahari, dia fikir apa? Dia fikir amal. Sehingga sebut dalam satu athar, ma nadimtu ala syai'in nadami fi yaumin. Tidak ada perkara yang aku menyesal semenyesalnya aku terhadap satu hari, gharabat fihi syamsuh, yang matahari terbenam pada waktu itu, naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Yang matahari terbenam, ajal aku semakin dekat, tetapi amalanku tidak bertambah.
Ini cara berfikir para sahabat. Dan dalam cerita yang umur panjang umat terdahulu, para sahabat pun fikir, kalaulah umur mereka panjang, Masya Allah, banyaklah, lamalah masanya nak buat amal kalau digunakan sepenuhnya. Lalu Nabi faham apa yang disebut oleh para sahabat itu. Lalu salah satu daripada Allah Ta'ala dengan rahmatnya berikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, adalah Lailatul Qadri. Umur tidak panjang, tetapi buat amal pun tak banyak, cumanya fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun yang kedua, Imam Izzuddin bin Abdul Salam kata, boleh jadi maksudnya Lailatul Qadri itu, Al-Qadr maksudnya adalah kadar. Kadar ini adalah ketentuan. Jadi maksudnya adalah pada malam itu segala ajal wal arzaq, li'annal ajal wal arzaq minas sanati ila sanati tuqaddaru fiha. Ajal manusia daripada 1 tahun ke 1 tahun, dan rezeki manusia daripada 1 tahun ke 1 tahun ditetapkan, ditentukan, dikira pada malam itu. Ini pendapat yang lain, tetapi disebut juga oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Seterusnya, selain daripada ia lebih baik daripada 1000 bulan, yang ini fadilat yang cukup besar, fadilat yang seterusnya adalah disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, orang-orang yang bertahajud pada malam itu mendapat ucapan salam daripada para malaikat dan juga malaikat Jibril. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, dengan huraian fayusallimuna 'alal mutahajjidin, dan akan beri salam kepada orang-orang yang bertahajud. Ada orang tanya, Ustaz, tiap-tiap malam bila dengar huraian ini, dia pun kata, Ustaz, tiap-tiap malam saya solat, tapi solat semua saya buat, solat tasbih, solat hajat, solat taubat, solat tahajud saya tak buat. Macam mana? Kira dapat ke tak salam daripada malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat lain ni? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali, kalau kita merujuk kepada perkataan tahajud, sebenarnya ia bukan nama solat. Dia bukan nama satu solat sunat. Dia adalah nama apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan daripada sebarang jenis solat, asalkan saja selepas daripada tidur. Kita tidur waktu malam, bangun. Kerana tahajud itu maksudnya tinggalkan tempat tidur. Dalam Al-Quran Allah menyebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada waktu malam itu lama, daripada pukul sekian sampai pukul sekian, 1 juzuk daripadanya hendaklah kamu tinggalkan tempat tidur kamu, beribadah. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai suatu tambahan yang sunat, bukan yang wajib, sunat. Solat tasbih pun tahajud, solat taubat selepas bangun tidur pun tahajud, solat witir pada waktu malam juga tahajud. Jadi sebenarnya cover semua. Dah yang tahajud pula tanya, Ustaz, macam mana pula saya dah niat usolli sunat tahajudi? Tak apa dah. Yang dah buat okey lah, dapat juga insya-Allah. Ya, zaman sekarang zaman terkejut je tuan-tuan sekalian. Bagi satu info terkejut, bagi satu info terkejut, terkejut saja. Bila kita sebut pula, kita tegur. Bila orang tanya macam mana dengan solat witir, soalannya adalah, Ustaz, witir tu kan ganjil, macam mana nak niat solat sunat witir yang 2 rakaat pertama tu? Usolli sunatal witri, saja aku solat sunat ganjil, tetapi kita sebut rakaataini, 2 rakaat. Sejak bila 3 rakaat tu ganjil? Genap. Rakaataini witir. Rupa-rupanya ulama dah bahas panjang. Yang kita lakukan itu sebenarnya witirnya jumlah keseluruhan, iaitu yang 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9, dan boleh dilakukan hanya 1 salam saja 3 rakaat. Tetapi mana lebih afdal?
2 salam. 2 rakaat dulu, tahiyat akhir, bagi salam, bangun sekali lagi. Jadi kalau kita buat yang afdal, iaitu 2 salam, kita buat 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama itu Imam An-Nawawi kata niatkan 2 rakaat daripada witir, bukan solat witir. Usolli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat daripada witir, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Terkejut juga. Terkejut juga. Jadi memang bulan Ramadan ni memang terkejutlah tuan-tuan sekalian. Tapi apa pun tak apalah, terkejut menuntut ilmu lebih baik daripada langsung tak terkejut. Lantaklah ustaz, witir solat sunat, tarawih pun sunat, yang penting saya buka puasa. Ini ada orang jadi macam ni juga kan. Bila kita sebut solat sunat tarawih 20 rakaat mazhab Syafi'i, riwayatnya sekian, terkejut juga. Dah selama ni saya buat 8. Bukan selama ni ada yang buat 8, yang tak buat pun ada. Ada satu masjid, macam mana kita nak buat supaya orang solat, sebab semua tempat ada geng 8 namanya tuan-tuan sekalian. Geng 8 ni di balik awal, dan mempengaruhi orang yang tak ada geng mana-mana. Sampai ada setengah pihak masjid terpaksa buat more pun, ada more 8, ada more 20 tuan-tuan sekalian. Masya Allah, kerana nak menyantuni. Sebab bila kita tak keluarkan makanan untuk more, geng 8 komplain. Kita orang sembahyang sunat tarawih juga. Sekali kena. Rupanya bila kita keluarkan data, masjid ni, berapa soft mula tarawih? 8. Berapa tinggal bila geng 8 keluar? 2 soft. Ada satu tempat mula-mula berapa? 20 soft. Tinggal berapa? 4 soft. Ada setengah tempat 8 soft. Tinggal berapa? 1. Maknanya geng 8 majoriti. Majoriti. Saya tak tahu kat sini. Belum sempat lagi ke sini. Lebih kurang je. Tu data tu boleh ditambah nanti. Jadi ada setengah masjid, ustaz, kami mohon supaya tidak ikut sangat mazhab Syafi'i. Boleh tak kita buat 8 rakaat? Dia pun cuba buat 8 satu tempat. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila dia buat 8, lahir pula geng 4. Geng 4. Dan saya yakin kalau buat 4 pula akan lahir geng 2 tuan-tuan sekalian. Sebab dia ni bukan tahu sangat 8 tu. Dia yang pentingnya nak balik awal, tu je. Kalau buat 8, balik awal juga 4. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, teruskan pihak masjid buat 20 supaya ada orang yang memang nak buat 20 ada peluang untuk melakukannya. Bahkan pendapat mazhab Asy-Syafi'i, riwayat daripada As-Sa'ib Ibn Zaid yang menyebut bahawa para sahabat pada zaman Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat, dan para sahabat pada zaman Umar pastilah melakukan 20 rakaat itu mengikut Nabi SAW. Dan bukti yang lain adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang dipelopori oleh Imam Malik Ibn Anas, meninggal pada tahun 179 Hijrah, menyatakan dalam mazhabnya solat sunat tarawih itu adalah 36 rakaat. Kenapa dia 36? Kerana asas tarawih itu adalah 20. Orang-orang pengikut mazhab Maliki ramai di Madinah, kerana Imam Malik adalah disebut sebagai Imam Darul Hijrah, Imam tempat bumi hijrah. Baik, orang Madinah ada Masjid An-Nabawi, tetapi tidak ada Masjidil Haram. Masjidil Haram ada Kaabah, tawaf hanya di Mekah, tidak ada tawaf lain daripada Mekah. Lalu bila mereka melihat orang-orang Mekah punyai peluang untuk bertarawih, diselangi di antara solat sunat tarawih itu, selepas 4 rakaat tawaf 7 pusingan, lepas 4 rakaat tawaf 7 pusingan, lepas 4 rakaat maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian berehat. Berehat mereka itu yang dipanggil tarwihah, itulah nama tarawih, daripada huruf ha, tarawih, bukan tawarikh, bukan tarawih. Banyak juga iklan yang salah. Maknanya tukang type-nya tu memang dia punya iktikad ejaannya salah dah tu. Dia tarawih rehat, dia ha, rehat, berehat-rehat, santai-santai.
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berehat sebentar. Tetapi rehatnya orang Mekah, mereka akan tawaf 7 pusingan. Lepas siap 7 pusingan tawaf, sambung balik tarawih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian berehat lagi, tarwihatus tsaniyah, dan mereka akan tawaf 7 pusingan. Kemudian sambung lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tarwihatus tsalitsah, berehat lagi, dan mereka tawaf 7 pusingan. Orang-orang Madinah tengok cemburu, tengok para sahabat, tabi'in dan Imam Malik ini 179 Hijrah sudah pasti daripada kalau tidak tabi'in adalah kalau tidak tabi'in adalah tabi'in. Yang mereka fikir amal, orang lain boleh buat amal banyak, kenapa kita tak boleh macam mereka? Tapi kalau nak tawaf di Madinah, kat mana? Takkan selepas 4 rakaat musafir pergi Mekah tawaf, kemudian sambung lagi tarawih, balik semula ke Madinah, sambung. Dah malam kedua Ramadan dah jawabnya. Akhirnya mereka dapat idea ganti. Digantikan tawaf 7 pusingan itu, kadar masanya sama macam 4 rakaat 2 salam. Lalu mereka buat apa? Ganti orang Mekah tawaf, mereka sambung lagi solat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat tarawih, 1 kali tawaf. Maknanya untuk dapat 20 rakaat adalah 5 kali 4 rakaat. Dan di tengah-tengahnya 4 kali tawaf, diganti dengan 4 rakaat setiap kali tawaf. 4 kali 4, 16. Jadi 16 tambah dengan 20 adalah 36 rakaat. Kalaulah bukan asas tarawih itu 20, maka tidak akan jadi 36. Jadi pendapat yang kata 20 lebih kuat dari segi ilmiahnya lah, tuan-tuan sekalian. Jadi tak apa kalau tak mampu, tidak mengapa. Kalau orang tanya, Ustaz, saya kalau 20 memang tak buat dah Ustaz, 8 boleh? Boleh. Lebih baik daripada tak buat langsung. Ustaz, saya kalau 8 pun tak buat dah Ustaz, boleh tak saya buat 6? Boleh. Lebih baik daripada tak buat langsung. Ustaz, saya ingat 6 pun akhir zaman ni, Masya Allah. Saya nak buat 4, saya nak buat 2. Boleh tak Ustaz? Silakan. Kerana ia lebih baik daripada tak buat langsung. Kerana fadilatnya, salah satu daripada maksud hadis, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, satu maksudnya adalah solat sunat tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Nak dapatkan keampunan Allah Ta'ala kerana tarawih, takkanlah 2 rakaat, tapi 2 okey lah daripada kosong. Kalau tak buat langsung tak dapat. Dan lebih-lebih lagi, diyakini orang yang lebih banyak daripada itu, insya-Allah dapat fadilat ini. Kita tutup Lailatul Qadar ini, kalau mengikut pendapat daripada Imam Izzuddin bin Abdul Salam, wadh-dhahir, pada pandangannya, ini ijtihad Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ia berlaku pada malam 21 Ramadan. Jadi sesuai ni, belum malam 21 lagi ni. Kalau kuliah saya minggu depan dah terlepas, tak berfaedah lah kita cerita. Jadi malam 21 Ramadan, kerana apa? Hadis-hadis yang dikongsikan. Yang pertama adalah Nabi menyebut taharrau lailatul qadri fil ashril ghawabir. Intailah, kejarlah malam al-qadar pada 10 hari yang terakhir. Al-ghawabir ay al-bawaqi, 10 hari yang berbaki. Maknanya 21 sehinggalah 30. Baik. Hadis yang kedua, Nabi sebut taharrau lailatul qadri minal witri fil ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah dan intailah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Yang ketiga, diperkuatkan 21 itu kerana ada riwayat yang menyebut ada satu pagi yang malam itu adalah malam Al-Qadar pada zaman Nabi, iaitulah Nabi dilihat bila bangun daripada sujud, di dahinya ada tanah yang basah. Dan peristiwa pada malam itu, mereka yakin dan mereka tahu bahawa malam itu hujan turun. Tuan-tuan sekalian, di Mekah jarang hujan.
Bila sekali hujan, dia akan ingat tarikhnya, tuan-tuan sekalian. Kita sebab tiap-tiap hari hujan, kita kata, alah yang hari hujan tu, hari apa? Tiap-tiap hari hujan. Tapi riwayat tahu, tuan-tuan sekalian, bahawa di sana bukan selalu hujan. Jadi bila hujan, pagi itu pula Nabi sujud, di dahi dan hidungnya ada tanah yang basah. Ini menunjukkan malam itu hujan, dan mereka tahu itulah peristiwa yang dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Yang keempat, riwayat daripada Abu Hurairah menyebut bahawa keadaan bulan, gambaran bulan pada waktu ini berdasarkan pada pengalaman masing-masing. Dalam riwayat disebut kasyikki jafnatin, seumpama talam separuh. Bulan purnama kan, maknanya purnama ni penuh, bulan penuh. Sekarang ni bulan tu macam talam yang bulat, separuh talam. Bila separuh talam, cahayanya hanya separuh saja. Orang yang selalu melihat ke langit, orang yang selalu memerhatikan bulan, mereka tahu untuk bentuk bulan kasyikki jafnatin hanya berlaku dalam 2 tarikh saja, iaitu 7 hari bulan dan satu lagi 21 hari bulan. Bila Nabi kata 10 malam yang terakhir itu Lailatul Qadar, maka tertolaklah tarikh 7 hari bulan, maka yang tinggal adalah 21 hari bulan. Ini pendapat Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Tuan-tuan akan jumpa pula kalau pendapat Imam Al-Ghazali lain. 1 hari bulan hari ini adalah hari Selasa, maka Lailatul Qadar tarikh sekian dan seterusnya. Ustaz nak ikut Imam Ghazali ke Imam Izzuddin bin Abdul Salam? Tuan-tuan dan puan sekalian, buat ibadah dan amalan setiap malam. Tak payah kita bergaduh. Imam Izzuddin Abdul Salam kata macam ni, Imam Ghazali kata macam ni. Sebab nanti kalau tiba-tiba terlepas, marah kat Imam Ghazali pula. Baik, kita buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam pun kalau kita betul-betul yakin dengan hadis Nabi malam ganjil, daripada 10 itu tinggal 5 malam je. Tinggal 5 malam. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kalau raya awal pun malam 29 jadi lagi, masih boleh, tak ada masalah. Jadi berusaha. Nabi suruh taharrau. Dalam kitab ini kata iltimas, maknanya bersungguh-sungguh, maknanya kita cari, maknanya intai, tengok, kemudian susun strategi dan seumpamanya. Adakah disyaratkan kita tahu malam itu Al-Qadar barulah kita akan diterima amalannya? Para ulama kata tidak disyaratkan. Tahu ke tak tahu, maka berlaku malam itu Lailatul Qadar, amalan kita itu akan dikira mendapat fadilat dan tetap mendapat salam, ucapan daripada para malaikat dan juga malaikat Jibril. Jadi nak pastikan kita tidak terlepas, pastikan sekurang-kurangnya 10 malam terakhir ataupun sekurang-kurangnya 5 malam ganjil yang terakhir kita tidak terlepas daripada apa-apa ibadah. Solat boleh, baca Quran boleh, berzikir boleh, berdoa minta keampunan juga boleh dan seumpamanya. Tetapi Imam Izzuddin bin Abdul Salam kata digalakkan pada malam itu untuk memperbanyakkan berdoa dan berzikir, memuji Allah Ta'ala. Al-thana' wad-du'a. Sebenarnya kalau kita ambil dua perkataan ini, berdoa dan juga memuji, berzikir Allah kepada Allah Ta'ala, sebenarnya dua-dua ini, elemen ini ada di dalam solat. Kerana solat itu adalah doa, kerana dalam solat itu ada bacaan Al-Quran, kerana dalam solat itu juga banyak tasbih dan juga tahmid. Sebab itu solat. Cuma Imam Izzuddin kata, kalaulah ada orang yang nak memilih di antara berzikir ataupun berdoa, mana yang lebih utama? Maknanya ni memang dia nak buat satu je. Kok mana pun saya nak buat satu, Ustaz. Saya tak nak buat dua-dua. Mana lebih afdal? Berdoa ataupun berzikir mengingat Allah Ta'ala? Imam Izzuddin kata berzikir mengingat Allah Ta'ala lebih afdal daripada berdoa. Kenapa? Kerana ada hadis yang menyebut bahawa orang yang sibuk berzikir mengingat Allah Ta'ala berbanding dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, orang yang berzikir ini Allah Ta'ala akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Hadis Nabi, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin.
Siapa yang menyebutkan dirinya berzikir, mengingatiku, memujiku, berbanding dengan minta dan berdoa kepadaku, nescaya aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang yang berdoa dan meminta kepadaku. Ini hujah Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Saya ingat kita ni boleh buat semua. Jangan pilih satu je, buat semua. Kejap kita solat, duduk, kemudian kita berzikir, kemudian kita berdoa, kemudian kita baca Quran. Dah ada tenaga, bangun balik, kita solat dan seterusnya. InsyaAllah kita doa sama-sama, kita semua mendapat rezeki Lailatul Qadar. Tidak dilepaskan begitu saja Ramadan ini, supaya kita mendapat dan mengutip, mengumpul semua kebaikan yang Allah berikan kepada umat Islam sepanjang bulan Ramadan ini. Saya rasa cukup sekadar itu pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk ada soalan satu Datuk boleh? Sempat nak tanya tak, saya bacakan je. Nak zuhur dah ni. Nak zuhur dah ni. Ya ke? Satu boleh. Datuk suka gurau. Soalan dia, bolehkah kita memasang dua niat, iaitu qada subuh dan tarawih serentak waktu niat solat tarawih? Maksudnya masa kita solat sunat tarawih, kita niatkan qada dan qada subuh, sebab dia 2 rakaat, qada subuh dan sunat tarawih masa solat sunat tarawih. Mohon penjelasan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada yang bertanya. Yang pertama sekali berkaitan dengan solat berbeza dengan puasa menurut kebanyakan para ulama. Puasa, kalau kita niat satu-satu puasa pada satu-satu hari, qada campur dengan sunat, campur dengan sunat. Contohnya qada Ramadan. Hari yang itu juga kita niatkan puasa sunat Syawal. Kebetulan pula hari Isnin, niat puasa Isnin. Jadi ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Atiyah Saqar, diharuskan dan mudah-mudahan Allah terima semuanya. Tetapi pandangan majoriti diasingkan, tidak boleh digabungkan. Adapun untuk solat, yang ini berkaitan dengan solat fardu dan juga solat sunat. Bahkan solat sunat dengan solat sunat pun tidak boleh digabungkan niatnya, kerana at-ta'yin itu adalah syarat bagi ibadat solat. Jadi solat sunat apa? Adakah solat sunat mutlak ataupun solat sunat tarawih dan seumpamanya. Tambahan pula bagi mazhab Asy-Syafi'i, kalau kita solat subuh walaupun qadanya pada waktu isyak, maka ia tetap ada kunut, Maka solat sunat tarawih tidak ada kunut. Yang ada kunut adalah solat sunat witir, iaitu rakaat yang terakhir pada malam 16 dan seterusnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi wallahu alam, itu yang boleh saya nyatakan.